Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi diberikan kesempatan masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan aktiviti mingguan kita seperti biasa, iaitu kuliah online kitab Hidayatus Sibyan, itu masih lagi berada dalam syarat sah sembahyang. InsyaAllah hari ini sebelum kita masuk perkara yang membatalkan sembahyang, kita akan settlekan syarat sah yang ke-8 dan ke-9. Kemudian kita terus kepada tajuk baru, itu perkara yang membatalkan sembahyang. Ini antara tajuk-tajuk yang asas, tuan-puan, tajuk yang asas di dalam tata cara mendirikan sembahyang. Tajuk asas yang kita tidak boleh skip dan tidak boleh kesampingkan, yang kita menjadi tanggungjawab kita untuk kita fokus dan kita cakna, kita ambil tahu tajuk-tajuk asas di dalam solat ini. Kerana solat merupakan satu ibadat yang paling asas, yang paling penting, yang sebagaimana kita maklum bahawa ibadat solat ini merupakan prasyarat untuk Allah Ta'ala terima segala ibadat yang lain. Itu sangat penting. Kita tak boleh nak memandang remeh kepada ibadat solat ini, kerana dia ibadat yang paling besar pahala dia dan juga prasyarat kepada Allah Ta'ala nak kira ibadat lain. Ini sangat penting, tuan-tuan. Kalaulah ibadat solat kita fail, menyebabkan segala ibadat kita lain, walaupun cantik ibadat lain, sedekah kita cantik, sedekah kita banyak, puasa sunat kita banyak, puasa sunat kita cantik, tetapi solatnya tak cantik, ditolak oleh Allah Ta'ala, menyebabkan seluruh ibadat lain juga tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sangat penting. Sebab itulah para ulama kita, dia membudayakan amalan ilmu berkaitan dengan solat ini, menjadikan wirid, menjadikan suatu panggil perempuan, jadikan satu rutin dalam hidup kita. Khatam, sentiasa mengkhatam kitab-kitab berkaitan dengan solat supaya kita membesarkan ilmu solat, untuk pastikan bahawa sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala dan juga sembahyang kita ada kualiti. Jadi sejauh mana kualiti solat kita berdasarkan kepada penguasaan ilmu berkaitan dengan solat. Itu sangat penting. Itu ini kena bina kesedaran. Orang yang ada kesedaran yang tinggi, kita kena bantu rakan-rakan kita, teman-teman kita yang lain yang masih kurang kesedaran berkaitan dengan ilmu syariat, berkaitan dengan ilmu syarak. Khusus ni ialah ilmu berkaitan dengan sembahyang. Sangat penting untuk kita ambil tahu, untuk kita belajar supaya kualiti sembahyang kita itu semakin tinggi, semakin berkualiti, semakin cantik. Baik, kita akan teruskan, tuan-puan, syarat sah sembahyang yang ke-8 dan juga syarat sah sembahyang yang ke-9 dirakumkan sekali. Syarat sah yang ke-9 itu perkara batal. Sebab tu kita masuk terus tajuk baru, itu perkara yang membatalkan solat. Kerana dia merupakan syarat sah yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, muka surat 13. Muka surat 13, di bawah sekali, baris ke-8 dari bawah, syahdan. Syahdan itu, dia dalam kurungan syahdan. Syahdan, kurungan. Syahdan ni bahasa Aceh. Kitab Melayu kita dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Aceh. Selain daripada bahasa Arab, kitab Melayu juga dipengaruhi oleh bahasa Aceh. Kenapa? Kerana Aceh merupakan salah satu tempat yang dipanggil Serambi Mekah. Salah satu tempat berkembangnya pesat agama ataupun ilmu Islam. Sebab itulah banyak kitab-kitab karangan ulama besar negeri Aceh tersebar di seluruh pelosok. Syahdam ini maksud, tuan-tuan, yang maksud dia ialah lebih kurang sama dengan tanbihun. Lebih kurang sama dengan tanbihun. Ini satu peringatan. Bermula mengetahui akan kaifiyat sembahyang. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula mengetahui, ini tahu, akan kaifiyat sembahyang.
akan kaifiat sembahyang. Kaifiat sembahyang ini dia merujuk kepada kita panggil tata cara sembahyang, ataupun kita panggil peraturan sembahyang. Apabila kita sebut peraturan sembahyang, kita sebut tata cara sembahyang, dia merujuk kepada 3 komponen asas yang kita sebut sebelum daripada ini. Ataupun 4 komponen, ataupun yang asasnya adalah 3. Yang pertamanya ialah syarat sah sembahyang, yang keduanya syarat sah mendirikan rukun, yang ketiganya ialah sunat, sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah. 8 sunat ab'ad dan selebihnya sunat hay'ah. Itu dipanggil tata cara ataupun peraturan sembahyang. Apabila kita sebut peraturan sembahyang, dia merakumi peraturan zahir. Apabila kita sebut peraturan zahir, terbayang di minda kita kerangka tata cara ataupun peraturan asas dalam sembahyang ini 3 ataupun 4. Syarat sah mendirikan rukun, sunat iaitu sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Dan tambah satu lagi perkara yang membatalkan sembahyang. Perkara membatal itu termasuk dan syarat sah. Sebab itu setengah ulama dia bilang 3, tapi detailnya ada 4. Baik. Dan kaifiat sembahyang ini juga dipanggil hakikat sembahyang, tuan-puan. Dipanggil hakikat sembahyang. Dipanggil diri sembahyang yang sebenar. Diri sembahyang sebenar ini kena lengkap asas dia. Sebab itu apabila kita takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa yang kita nak kena bayangkan di dalam takbiratul ihram itu, ataupun dalam kena ucap dalam takbiratul ihram, kena niat dalam takbiratul ihram, yang kita kena terbayangnya ialah hakikat sembahyang. Sebab tu kita kena kenal sembahyang apa dia. Yang kita nak kenal sembahyang, tuan-puan, bukan kena nama, tetapi kita nak kenal diri sembahyang yang sebenar di sisi syariat, bukan di sisi kita. Di sisi kita sebut sembahyang tu, bagi setengah orang dia kata dia dah kenal sembahyang. Sembahyang sunat, sembahyang wajib, sembahyang zuhur, sembahyang subuh, bagi dia dah kenal. Walaupun dia kenal nama. Yang kita nak belajar di sisi syariat, tuan-puan, bukan sekadar nama, tetapi kita nak kenal tuan bagi nama itu, ataupun musamma. Tuan bagi nama, ataupun yang kita nak kenalnya ialah diri sembahyang yang sebenar. Apabila kita sebut diri, tuan-puan, dia mengandungi beberapa juzuk. Maka kita nak kena kenal setiap juzuk sembahyang. Setiap juzuk daripada sembahyang itu kita nak kena kenal, kita kena buat dengan sempurna, sehingga ibadat ataupun amalan sembahyang kita itu dipanggil sembahyang di sisi syariat. Nak kena lengkap syaratnya sebelum solat. Dan di dalam solat pula kena lengkap setiap syarat bagi rukun. Dan setiap perkara yang membatalkan sembahyang kita jaga. Itu dipanggil hakikat sembahyang. Bermula mengetahui akan kaifiat sembahyang, akan tata cara ataupun peraturan sembahyang, ini syarat sah ke-8. Iaitu ni tafsir berkata kaifiyah. Yang kata kaifiyah ni ataupun tata cara sembahyang ini merujuk kepada apa? Iaitu bahawa mengetahui ia musalli, ia seseorang yang nak solat itu, apa yang dia kena tahu? Akan segala rukunnya rukun sembahyang. Akan segala juzuknya juzuk sembahyang. Ini rukun ni kena kepada juzuk setiap solat. Rukun bukan solat. Sebab tu rukun solat beza. Rukun lain, solat lain. Apabila sempurna rukun, sempurna juzuk, barulah dinamakan solat. Sempurna 13 juzuk, barulah dinamakan sempurna sembahyang kita. Kena tahu akan segala rukunnya, yakni segala rukun sembahyang dan segala syaratnya. Dan yang Allah pada kata rukun, dan mengetahui ia orang yang nak sembahyang itu akan segala syaratnya, syarat sembahyang. Syarat ini merujuk kepada syarat luar daripada sembahyang, iaitu syarat sah. Kita dah sebut sebelum ni, tuan-puan, syarat ada 2. Syarat sebelum solat merujuk kepada syarat sah 9, dan syarat dalam solat merujuk kepada syarat setiap rukun. Itu paling penting. Kita nak buat rukun 13, setiap rukun ada syarat sah. Ada terma dan syarat yang kita mesti akur dan kita mesti follow untuk pastikan setiap rukun itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling penting. Bukan sekadar rukun. Rukun semua orang tahu. Niat semua orang tahu. Tapi syarat sah niat.
Berapa yang kita mesti tahu? I'tidal semua tahu, tapi syarat sah i'tidal ada berapa perkara yang kita mesti akur dan kita mesti follow, yang kita mesti patuh kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika mana kita i'tidal. Begitu juga rokok, ada syarat sah rokok yang kita akan belajar satu persatu dalam kitab kita ini. Berapa perkara yang mesti kita buat untuk pastikan bahawa rokok kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil syarat dalam solat. Dan yang ketiga, yang merujuk pada tata cara solat. Dan segala sunatnya, sunat sembahyang. Dan juga Allah pada kata rukun. Ini dan bahawa mengetahui ia musalli akan segala sunatnya, sunat sembahyang. Kita kena tahu fardu, kena tahu rukun, kena tahu syarat dan kena tahu sunat. Disebut tiga komponen. Kenapa dia tak sebut 4? Kerana perkara batal berada dalam syarat sah. Jadi 3 ini. Apabila kita sebut tata cara salat, dia merujuk kepada 3 komponen asas yang mesti kita jaga, yang mesti kita tahu supaya semuanya dibereskan. Barulah sembahyang, barulah dinamakan hakikat salat. Dan dibezakan. Dan yang ini dapat dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lain. Syaratnya, dan kita tahu. Yang kata tahu tu apa dia? Dapat dibezakan. 3 komponen itu yang kata kena tahu tata cara solat. Maksud apa? Maksudnya dia boleh membezakan antara satu sama lain. Dia boleh beza yang mana fardu, yang mana rukun, yang mana syarat sah, yang mana sunat. Sunat pula yang mana ab'ad ataupun yang mana hai'ah. Itu detailnya. Tapi at least dia sekurang-kurangnya dia tahu sunat. Tanpa dia tahu ini ab'ad, tanpa dia tahu ini hai'ah. Dah cukup. Baik. Tanbihun. Baik, kesimpulan. Kesimpulan yang kita kena tahu kaifiah sembahyang ni tuan-puan. Ini antara benda yang penting juga supaya kita sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya ialah kesimpulan kita buat dalam tajuk ataupun dalam syarat sah yang ke-8 ini yang dia kena tahu kaifiah ataupun tata cara. Yang pertamanya, syarat yang pertama ataupun yang nak sah sembahyang dia ini, syarat sah sembahyang dia ini, mestilah dia tahu tata cara sembahyang dengan lengkap, merangkumi rukun, sunat dan juga syarat sah. Dapat beza. Dia dapat beza di antara yang mana fardu ataupun yang mana rukun, yang mana sunat. Yang mana fardu dan yang mana sunat, dia boleh beza antara satu sama lain. Itu syarat yang ke-8. Baik. Yang pertama, dia boleh bezakan. Yang kata tahu ni dia boleh bezakan di antara fardu dan sunat. Dalam perbuatan solat dan dalam perkataan dalam sembahyang itu, dia boleh membezakan di antara rukun dan di antara sunat. Mana rukun, mana sunat dia tahu. Bermula Allahu Akbar. Niat, dia lebih tahu ini rukun. Mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram, dia tahu ini sunat. Begitu juga ketika mana dia takbiratul ihram, maka kaifiah ataupun tata cara mengangkat tangan, dia tahu itu sunat. Tetapi perkataan di mulut dia tahu itu fardu ataupun rukun. Dia boleh beza di antara perbuatan dalam sembahyang yang mana fardu, yang mana sunat. Perkataan dalam sembahyang yang mana fardu, yang mana sunat, dia boleh bezakan. Itu yang pertama. Yang kedua sah juga. Pertama ini asas. Inilah yang dikatakan tahu kaifiah salat, iaitu dia boleh beza fardu, dia boleh beza sunat. Yang kedua ini juga diterima solat dia ataupun sah sembahyang dia, iaitu bagi orang yang awam. Ada sebut dah di sini? Dia ada sebut. Tu. Bahkan, kita baca dulu, kemudian kita buat kesimpulan. Bahkan, dan memadalah bagi orang yang awam itu, yang ini sah bagi orang awam.
Walaupun syarat asas, syarat ke-8 ini mesti tahu, boleh beza antara fardu dan sunat. Tetapi bagi orang awam sah. Memadalah ini sah lah bagi orang yang awam itu. Siapa orang awam? Iaitu orang yang belajar sekadar ilmu asas ataupun ilmu fardu ain sahaja tanpa belajar secara mendalam. Mendalam itu dalam fiqh fardu kifayah. Dia hanya belajar sekadar ilmu yang sah untuk solat. Dia ambil tahu sekadar ilmu basic sahaja. Kalau rukun 13, kalau dia tahu syarat sah 9, setiap syarat sah itu dia belajar sekadar yang basic tanpa huraian yang mendalam. Itu dipanggil orang awam. Bukan makna orang awam orang yang tak belajar ilmu fiqh, itu tidak termasuk orang awam. Orang awam ini iaitu orang yang level dia, standard ilmu dia sekadar untuk sah ibadat dia, sekadar untuk sah akidah dia, sekadar sah solat dia. Itu dipanggil orang awam. Nak mendalam ilmu dia sekadar fardu kifayah, tak sempat masa dia. Tak sempat, banyak lagi masa dia untuk kejar dunia. Banyak lagi masa dia untuk habiskan kepada dunia sehingga dia tak sempat untuk belajar secara mendalam. Maka orang ini di dalam fiqh, dia dalam ilmu fiqh dipanggil levelnya orang awam. Dipanggil orang awam. Maka orang awam ini dalam minda kita apabila sebut orang awam, istilah fiqh tuan-tuan, bukan istilah kita, istilah fiqh. Merujuk kepada orang yang belajar ilmu fiqh sekadar asas sahaja untuk sah ibadat dia. Bukan secara mendalam. Itu settle. Baik, orang awam ni sah solat dia jikalau i'tiqad ia orang awam akan sekalian yang dikerjakan, yang ni sifat bagi perbuatan dan perkataan yang dikerjakan di dalam sembahyang itu fardu. Semua dia i'tiqad, dia pegang dalam hati dia dalam solat ini semua fardu. Tanpa dia membezakan ini fardu, ini sunat. Dia tak bezakan. Dia borong semua dalam solat ini dia anggap semuanya fardu. Tanpa dia membezakan doa iftitah fardu, takbiratul ihram fardu. Tanpa dia membezakan, dia borong semua pukul rata, semua fardu tanpa membezakan antara satu sama lain. Ini sah. Jangan bezakan. Jangan dia kata semua fardu tapi dia bezakan doa iftitah ni fardu, Fatihah ni fardu, adapun tahiyat akhir ini sunat. Maka dia kalau membezakan antara satu sama lain yang tidak tepat dan tidak betul, maka itu tidak sah. Yang kata sah ini dia pukul borong semuanya fardu tanpa dia membezakan antara satu sama lain. Ataupun yang kedua sah juga. Ataupun setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Ataupun bagi orang awam ini, jikalau i'tiqad ia sekalian perkataan dan perbuatan di dalam sembahyang ini, sebahagiannya ada yang fardu dan sebahagiannya ada yang sunat. Itu yang dipegang dalam hati dia. Tanpa dia membezakan, tanpa dia menentukan sebahagian ini hak mana sunat, hak mana fardu. Dia tak bezakan. Dia tak pandai nak bezakan hak ni sunat, hak ni fardu. Tak pandai beza. Tapi dia tahulah dalam solat itu ada perkataan dan perbuatan yang fardu, ada perbuatan dan perkataan yang sunat. Tanpa dia pandai membezakan, sah solat dia. Dia anggap dia orang yang tahu kerana dia level orang awam, dia yang belajar sekadar ilmu asas tanpa mendalam. Dua isu ni sah. Atau i'tiqad setengahnya fardu dan setengahnya sunat, tetapi ini syarat yang sah, tetapi tiada dibezakan dia, tanpa dibezakan dia kan perkataan dan perbuatan dalam sembahyang itu fardu dan sunat. Dia tak pandai nak beza hak mana fardu, hak mana sunat. Dia pukul borong dalam solat ada fardu ada sunat. Nak hak mana sunat, hak mana fardu, jangan tanya, aku tak tahu. Sah solat dia. Itu isu yang kedua. Isu pertama tadi, solat dia pukul borong semua fardu tanpa dia beza, tanpa dia boleh membezakan hak mana fardu, hak mana sunat. Dia tak boleh. Borong dia anggap semuanya adalah fardu tanpa dia bezakan
fardu dan sunat. Dan yang kedua juga sah, dia i'tiqad dan hati dia ada sunat, ada fardu, tapi dia tak tahu hak mana fardu, hak mana sunat secara detail. Baik. Habis. Tanbihun. Tanbihun tu nota tambahan dia. Baik, kesimpulan tuan-puan dalam tajuk yang ke-8 ini, syarat sah yang ke-8 iaitu akan wajib mengetahui ataupun wajib tahu tata cara berkaitan dengan solat. Apabila sebut tata cara, dia merakumi 3 iaitu rukun, sunat dan juga syarat sah sebelum sembahyang. Baik, apa yang kena tahu? Jadi kesimpulan semua kita buat tuan-puan, ada beberapa isu yang kita mesti tahu. Yang pertamanya, wajib kita tahu setiap perbuatan dan perkataan dalam sembahyang itu fardu dan juga sunat. Kita tahu secara satu persatu yang mana fardu 13 ataupun yang mana rukun 13, yang mana sunat ab'ad 8, selebihnya adalah sunat hay'ah. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, yang pertama yang wajib kita tahu secara asalnya, kita tahu tata cara dalam sembahyang satu persatu, merakumi rukunnya dan juga sunatnya. Sama ada sunat itu ab'ad, 8-nya ab'ad, selebihnya semuanya hay'ah. Jadi mudah nak ingat tuan-puan, kita ingat 13 rukun, kita ingat 8 sunat ab'ad, selebihnya semuanya hay'ah. Selain daripada 13 rukun, selain daripada 8 sunat ab'ad, semuanya sunat hay'ah. Itu cara mudah untuk kita ingat kaifiat solat. Komponen-komponen dalam solat itu cara mudah. Kita ingat 13 rukun, kita ingat 8 sunat ab'ad, ya, kita akan bincang satu persatu. Selebihnya semua hay'ah, tak perlu hafal sunat hay'ah. Itu satu yang asasnya. Baik, isu yang kedua. Bagi orang awam tuan-puan, dia tak sempat untuk belajar satu persatu secara mendalam. Maka bagi mereka ini sah. Mana yang sah? Ini kita kena ingat. Bagi mereka yang sah, yang pertama tetap dah. Isu pertama tadi itu yang wajib, yang sah. Yang kedua ini tuan-puan bagi orang awam. Orang awam sah sekiranya mereka i'tiqad dan hati mereka semua perbuatan dan perkataan dalam sembahyang ini fardu tanpa mereka pandai membezakan antara satu sama lain. Mereka i'tiqad baru semua sah. Jangan pandai-pandai i'tiqad secara perinci yang tak kena itu tak sah. Yang ketiga tuan-puan, bagi orang awam, yang ketiganya, kita rangkumkan pertama yang asas, yang kedua orang awam, yang ketiga orang awam juga sah bagi orang awam sekiranya mereka pegang dalam hati mereka semua perkataan dan perbuatan dalam sembahyang sebahagiannya ada fardu, sebahagiannya ada sunat tanpa mereka menentukan ataupun membezakan antara satu sama lain. Ini yang ketiga. Sah bagi orang awam, dia i'tiqad ni majoriti lah tuan-puan. Kita kadang-kadang belajar asas-asas ni tuan-puan, dia tak tahu hak mana fardu, hak mana sunat. Tapi ingat, jangan i'tiqad yang silap. Dia hanya boron. Dia tahu yang ketiga ni tuan-puan, dia i'tiqad semua perbuatan dan perkataan dalam sembahyang sebahagiannya ada fardu dan sebahagiannya ada sunat tanpa dia membezakan satu persatu. Jangan dia pandai-pandai pegang yang tak kena, itu tak betul. Itu panggil tak sah. Dia tahu ada sunat, ada fardu, tapi hak mana sunat, mana fardu jangan tanya dia. Jangan tanya dia kata. Doa iftitah jangan tanya. Sunat ke fardu, doa iftitah jangan tanya. Fatihah fardu ke sunat jangan tanya. Dia tahu ada fardu, ada sunat, tapi dia tak boleh beza hak mana fardu, hak mana sunat. Juga sah bagi orang awam. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat apa dia tuan-puan? Yang keempat ni lah sah tetapi berdosa. Sah tetapi berdosa besar. Apa dia? Sekiranya dia tahu fardu. Tadi dia tak tahu fardu, tak tahu sunat yang mana, cuma dia boron. Dia boron semua fardu ataupun dia boron sunat dan dia boron fardu tanpa dia bezakan. Dia tak tahu. Tapi isu yang keempat ini, sekiranya dia tahu fardu dan sunat. Dia tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Tetapi sengaja i'tiqad dalam hati dia semuanya fardu. Ini tak boleh tuan-puan. Nampak sikit ya teknikal. Tapi dia punya perbezaan dia besar.
Dia tahu yang kata sah bagi orang awam dia tak tahu. Dia i'tiqad semua fardu tu dia tak tahu yang mana fardu yang mana sunat, tapi dia i'tiqad semua fardu tanpa dia beza. Itu sah bagi orang awam. Dan tak berdosa pun bagi orang awam. Cuma kalau yang isu yang keempat ini, sekira dia tahu yang mana fardu yang mana sunat, tetapi sengaja dia i'tiqad semuanya fardu, maka salah, menjadi kesalahan dan berdosa. Kerana apa? Kerana mengubah hukum. Mengubah hukum. Cumanya dia tak ubah hukum satu persatu. Kalau ubah hukum satu persatu sengaja, itu dia panggil haram, berdosa besar, serta kufur wal-iyazubillah. Itu dia tak step satu persatu, ubah hukum satu persatu, dia borong semua. Dia borong, dia tahu ini fardu, ini sunat, tetapi dia ubah. Dia mengatakan semuanya fardu. Sedangkan dia tahu ini fardu, ini sunat, doa iftitah sunat hay'ah, bacaan takbiratul ihram itu wajib, bacaan Fatihah itu wajib, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunat hay'ah. Dia tahu satu persatu, tetapi sengaja dia i'tiqad semuanya fardu. Dia kata tidak ada yang sunat, semuanya fardu, maka dia mengubah hukum secara umum. Dengan sengaja itu haram, berdosa. Tapi kalau dia ubah hukum satu persatu dengan sengaja, lagi pula dia tahu haram, itu kufur wal-iyazubillah. Itu kufur. Ini dia ubah secara umum saja, tanpa ubah satu persatu. Baik, itu isu yang keempat. Sah tetapi berdosa. Kenapa? Kerana dia tahu satu persatu yang mana fardu, yang mana sunat, tapi dia i'tiqad semuanya fardu, maka haram, lagi berdosa. Baik, settle. Itu 4 isu yang sah. Itu dia panggil pegangan yang sah, walaupun dia tak tahu satu persatu. Asalnya dia kena tahu. Isu pertama dia kena tahu satu persatu. Tapi oleh kerana dia ni orang awam, maka dia hanya borong sahaja, maka sah. Baik, settle. Kita terus ke sebelum masuk syarat yang ke-9. Syarat ke-9 ni dia terus sebut tajuk baru, kerana syarat ke-9 ni menjaga daripada melakukan perkara batal solat. Maka nak jaga daripada perkara batal solat, kena tahu ilmu, kena ada ilmu. Dia panggil apa dia? Perkara yang batal solat. Maka terus musannif buat tajuk baru, perkara yang batal solat. Baik, sebelum tu tanbihun ini nota catatan tambahan. Tanbihun ini satu peringatan bagi mereka yang lupa dan lalai. Itulah setiap kali kita bertemu dalam kitab tanbihun ni tuan-tuan, musannif pengarang nak mengingatkan kepada kita bahawa benda yang dia nak ingatkan ini satu benda yang besar, satu benda yang penting, sehingga mana dia sebut tanbihun, supaya kita realize, supaya kita pembaca ini dan orang-orang yang mendengar ini, dia sedar bahawa ini penting, bukan main-main. Kena cakna, kena fokus, kena ambil tahu, kena besarkan ilmu syarak ini. Sehingga dia buat tanbihun. Apa dia tanbihun? Ai hadza munabbihum liman ghafala. Ini satu peringatan liman ghafala, kepada sesiapa yang lupa dan lalai kepada hukum syarak. Orang yang sering lupa hukum syarak, orang yang sering lalai hukum syarak, maka diingatkan oleh para ulama. Tanbihun. Sebab itulah tuan-puan, apabila kita setiap hari kita sentiasa diingatkan, kita baca kitab dan kita sentiasa mendengar kalam para ulama, maka kita sebenarnya sedang diperingati oleh para ulama kita, dan ada manfaat. Ada manfaat untuk diri kita apabila kita mendengar kalam-kalam ulama. Kenapa? Kerana sifat ataupun fitrah semula jadi manusia ini, manusia sentiasa lupa dan sentiasa lalai. Sebab itulah kena ada selalu tuan-puan. Tak sempat nak belajar sebulan sekali, tak sempat nak belajar setiap minggu, pastikan ada masa sebulan sekali at least untuk kita dengar mutiara peringatan daripada ulama, supaya hati kita sentiasa segar, supaya amalan kita sentiasa terjaga, amalan kita sentiasa maintain dari segi kualitinya. Kenapa? Kerana kita sering topak ilmu. Ilmu itu untuk maintain, untuk kekalkan progres kita, ataupun untuk kekalkan kita punya tahap prestasi amalan kita.
Itu penting ilmu tuan-puan. Tanbihun, ini satu peringatan kepada mereka yang lupa dan lalai. Bermula tempat sembahyang, dia nak peringat pada kita tuan-puan, takut kita lupa tempat sembahyang tu apa dia. Kita ingat tempat sembahyang itu sejadah sahaja. Semua sejadah itu tempat sembahyang kita. Itu bagi orang-orang biasa. Istilah tempat sembahyang ini kena faham, kata ulama. Apa dia? Merujuk, iaitu tempat sembahyang ini merujuk kepada tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia, dengan tempat itu akan orang yang sembahyang. Itu dipanggil tempat sembahyang. Tiap-tiap ruang ataupun tempat yang bersentuh dengan orang yang sembahyang. Bersentuh sama ada ketika berdiri. Mana tempat yang bersentuh dengan dia? Dua tapak kaki. Itu dipanggil tempat sembahyang. Ada pun lain tak dipanggil tempat sembahyang. Ketika dia rokok, tempat sembahyang dia yang bersentuh dengan kepala dia ketika dia rokok, jangan bagi ada benda najis. Yang bersentuh ketika punggung dia ketika dia rokok, jangan bagi ada najis. Itu dipanggil tempat sembahyang. Ketika sujud, tempat sembahyang dia ialah 7 anggota tempat sujud dia. Itu tempat sembahyang. Dari tempat sujud dia, itu dipanggil tempat sembahyang. Tempat 2 tangan dia letak, itu tempat sembahyang. Tempat 2 kaki dia ataupun 2 kepala lutut dia parking, itu dipanggil tempat sembahyang. Dan 2 tumit tuan belakang, 2 kaki di belakang, itu tempat yang dia nak parking tu, itu dipanggil tempat sembahyang. Di bawah dada dia tuan, itu bukan tempat sembahyang. Walaupun ada najis di bawahnya, anak kita kencing tuan, anak kita sembahyang Allahu Akbar, datang baby merangkak, tiba-tiba dia kencing di sejadah kita. Adakah kena kaki kita? Tak. Adakah kena tempat kita nak letak 2 tangan? Tak. Adakah kena tempat kita nak sujud? Tak. Maka itu bukan tempat sembahyang kita. Sah kita teruskan sembahyang walaupun ada najis di bawah dada. Cuma makruh sembahyang yang berhampiran dengan najis. Itu tempat sembahyang. Iaitu merujuk kepada tempat yang bersentuh dengan dia, dan tempat itu akan orang yang sembahyang bila? Pada ketika berdiri. Ini nisbah. Nisbah ketika berdiri, 2 tapak kaki, itu tempat sembahyang. Dan rokoknya, nisbah ketika rokok, ruang ketika rokok itu dipanggil tempat sembahyang. Dan duduknya, ketika kita duduk, itulah dipanggil tempat sembahyang. Ruang yang kita ambil untuk duduk, itu sahaja tempat sembahyang. Ataupun di tepi itu tidak tempat sembahyang. Ada najis pun tak menjadi isu. Dan sujudnya, dan tempat sujudnya, ini 7 anggota tempat sujud, itu dikira tempat sembahyang. Ataupun tempat sembahyang juga bersentuh dengan dia oleh pakaiannya, dipanggil tempat sembahyang juga, iaitu tempat yang bersentuh dengan dia oleh pakaian kita, dipanggil tempat sembahyang juga. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung sikit tajuk bawah ini tuan-puan, masa ada lagi sikit. Kita akan terus tajuk baru kita, perkara yang membatalkan sembahyang. Yang pertama, hari ini kita settlekan yang pertama. Dia ada 21 perkara yang membatalkan sembahyang di dalam kitab kita ini. InsyaAllah pagi ini kita akan bincang satu dulu daripada 21 perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Yang kita kena jaga. Baik, perkara yang membatalkan sembahyang ini tuan-puan, dia termasuk dan syarat yang ke-9 yang mesti kita jaga untuk pastikan sembahyang kita ini sah. Tidak batal di tengah jalan, tidak batal di pertengahan sembahyang kita. Kita kena tahu antara perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Baik, kita akan bincang 21 perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, masuk tajuk baru tuan-puan, perenggan yang terakhir, baris yang kedua dari bawah. Faslun. Apabila tajuk baru, dia akan mula dengan fasal. Fasal 1, fasal 2, fasal 3. Faslun, bermula yan membatal akan sembahyang itu. Bermula yan, bermula perkara yan. Jadi perkara tu dia mahzuf, dia hazaf kena takdir. Bermula perkara yan membatal akan sembahyang itu 21 perkara. 21 perkara dipanggil khabar. Bermula tu dipanggil mubtada. Jadi 21 tu benda yang dia nak cerita. Bermula yan tu dia panggil isim di awal kalimah, dia nak mula cerita. Baru nak mula, tak cerita lagi. Yang nak cerita apa? 21. Baru kita tahu. Tu dia panggil khabar tu. Jadi 21 perkara. 21 perkara ni
Perkara apa? Perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Perkara yang boleh menyebabkan burn sembahyang kita. Kena ulang balik solat kita. Dan kalau habis waktu, kena qada balik. Baik, apa dia? Pertama, kita settlekan hari ni yang pertama dulu. Yang pertamanya daripada 21. Pertamanya daripada 21 perkara. Apa dia pertama? Berkata-kata. Pendek je tuan-puan. Berkata-kata. Baik. Dengan sengaja biar dulu. Kita kena faham dulu berkata-kata. Dengan sengaja tu syarat dia. Syarat yang batal sembahyang. Berkata-kata yang macam mana? Cara berkata-kata macam mana yang batal sembahyang. Baik. Kita kena faham dulu pertama tuan-puan berkata-kata. Supaya kita, apabila kita tahu perkataan yang boleh membatalkan sembahyang, menyebabkan kita tak menjadi isu apabila timbul kemusykilan, keraguan di kalangan masyarakat. Ada orang kata berdehim boleh batal solat. Ada orang kata menangis boleh batal solat. Ini kita kena tahu ilmu ini, ilmu asas. Nak jawab yang orang kata menangis boleh batal solat. Dia kata saya menangis ustaz setiap kali solat punya khusyuknya ya Allah. Punya solat saya ini menhayati dan menjiwai setiap perkataan saya dengan Allah Ta'ala. Sehingga bercucuran air mata. Sehingga menangis teresak-esak. Maka dia timbul keraguan, kemusykilan, kegusaran. Adakah sah solat dia? Ini penting tuan-puan nak tahu. Nak tahu perkataan, nak tahu macam mana perkara yang batal solat. Dengan perkataan. Adakah menangis itu boleh membatalkan solat? Adakah berdehim itu boleh membatalkan solat? Ramah tu imam pun berdehim, makmum pun berdehim. Adakah berdehim boleh batal solat? Adakah menangis boleh batal solat? Semuanya akan terjawab dengan huraian yang pertama. Baik, kita kena tahu yang pertama itu berkata-kata. Yang kata boleh membatal solat ini berkata-kata. Apa maksud berkata-kata tuan-puan ataupun perkataan? Maksud perkataan atau maksud berkata-kata ini dia merujuk kepada apa tuan-puan? Merujuk kepada sesuatu yang mengandungi suara. Itu pertama. Dia panggil apa? Yang kata perkataan ni apa tuan-puan? Sesuatu yang mengeluarkan ataupun mengandungi suara. Yang boleh, suara itu pula mengandungi huruf. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-puan supaya tuan-puan mudah faham bahasa dia. Yang kata perkataan ini tuan-puan, apa yang di dalam istilah fiqh, apabila sebut perkataan ni apa dia? Perkataan ini dia merujuk kepada suara. Ada suara. Suara macam mana? Suara yang mengandungi huruf yang boleh dieja. Ini asas. Asas dulu. Kemudian detailnya kita akan sebut. Asasnya apabila sebut perkataan tuan-puan, dia merujuk kepada suara, keluar suara, yang suara itu mengandungi huruf yang boleh dieja. Ada huruf qaf, ada huruf ha, boleh eja huruf itu. Kalau suara tanpa huruf, tidak termasuk perkataan. Suara tanpa huruf, tidak termasuk perkataan. Tanpa huruf, tidak ada huruf. Tapi ada suara. Tidak ada huruf. Suara ada, tidak ada huruf. Maka tidak dinamakan perkataan di sisi istilah fiqh. Baik, kita faham dulu apa dia perkataan. Baik, apabila kita faham perkataan ini ada suara, suara tu pula mesti mengandungi huruf, huruf tu pula mesti boleh dieja, barulah kita boleh teruskan perbahasan ataupun pendetailan. Baik, berkata-kata. Dengan sengaja. Baik, berkata-kata ni yang disyaratkan perkataan yang ada suara yang mengandungi huruf yang boleh dieja, sama ada tuan-puan takmin, sama ada berkata-kata itu dengan lisan, dengan lidah, ataupun berkata-kata dengan anggota, batal solat. Asalkan perkataan kita itu ada suara, suara itu ada mengandungi huruf yang boleh dieja, sama ada keluar itu melalui lisan, melalui lidah, ataupun keluar perkataan itu melalui anggota kita, batal solat. Ini dijelaskan di dalam kitab Tahrir Syarqawi. Tahrir Syarqawi
bagi Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan seorang wali Allah. Terkenal dia sebagai wali Allah. Syekh Zakaria Al-Ansari ni tuan-puan, dan ilmu tasawuf dia terkenal juga sebagai wali Allah, dan dalam ilmu fiqh dia sangat terkenal kerana dia merupakan seorang murid kepada Ibnu Hajar. Dia guru dia Ibnu Hajar dan murid dia juga Ibnu Hajar. Ini hebat. Sebab tu kata Syekh Zakaria Al-Ansari, waqatu bainal hajarain. Ini kalam yang terkenal. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, dia kata aku berada di antara dua anak batu. Anak batu pertama ialah guru aku Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar fiqh. Dia panggil seorang fuqaha yang besar dalam ilmu fiqh yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan yang keduanya ialah murid dia. Dan Ibnu Hajar yang kedua ialah murid aku yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddithin, seorang ulama besar dalam bidang hadis. Murid dia. Ini ketokohan. Kita kena kenal tuan secara pitah lalu tokoh-tokoh besar dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dan kita kena biasakan dengan kitab-kitab para ulama supaya kita ini kembali fresh, kita ini kembali dipersadar masyarakat kita, supaya masyarakat kita pegang ilmu tidak membuta, pegang amalan secara tidak membuta tuli. Pastikan ada sandaran, bukan disandarkan kepada ustaz, bukan sandarkan pada guru, tidak. Guru hanya menakalkan kalam-kalam para ulama. Kerana pegangan kita bukan kalam guru, tapi pegangan kita kalam para ulama. Kalam itu dipanggil nas, dipanggil teks ulama. Inilah hujah yang menjadi sumber rujukan di dalam Islam. Dia dipanggil adillatus syar'iyyah. Kena tahu sumber-sumber syarak yang telah ditetapkan. Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Itulah dia panggil keluarnya nas ulama. Kita tak pandai kemukakan dalil Quran, tak apa. Tak pandai kemukakan dalil hadis, tak apa. Tetapi kita pandai mengambil dalil-dalil daripada nas ulama. Kenapa? Kerana ulama juga salah satu daripada hujah yang disenaraikan dari termasuk dalam sumber hukum syarak. Sebab tu kenapa kita sebut tuan, selalu saya sebut kitab-kitab ulama, selalu saya sebut tokoh-tokoh ulama besar sebagai sumber rujukan kita untuk membiasakan kita supaya kita pegang amalan kita berdasarkan dalil yang jelas daripada nas ulama. Inilah perjuangan para guru-guru kita dulu. Perjuangan para ulama kita dulu. Mereka nak perbetulkan amalan-amalan syariat umat Islam supaya ada tempat ambilannya, walaupun tidak Quran dan tidak hadis. Wahabi dia pelik sikit. Wahabi ni dia nak kena Quran hadis saja. Itu Wahabi berdoa pula. Tak ada Quran, tak ada hadis, itu dia tolak. Dia kerana dia tak terima adillatus syar'iyyah yang ketiga, yang ijma' ulama. Itu Wahabi dan kaum muda. Baik habis tuan-tuan. Baik, kita tengok balik. Disebut dalam kitab Tahrir Syarqawi yang kata syarat berkata-kata ini bukan lisan sahaja. Kalau anggota lain juga berkata-kata, batal solat kita. Tiba-tiba yang bercakap bukan lidah, tapi bercakap tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nak bergaul je, tangan bercakap. Oi, jangan bergaul. Khusyuk lah. Dia tegur pula kita. Tangan bercakap. Apabila dia cakap jangan bergaul, dia kata khusyuk, maka batal sembahyang. Kan itu perkataan, beberapa perkataan dalam bahasa Melayu. Kita akan jelas kejap lagi pendetailan. Dia ada lagi banyak pendetailan kita akan detailkan. Jenis-jenis perkataan macam mana batal solat. Jenis perkataan yang tak batal solat kita akan jelaskan. Ini baru asas pertama dulu, iaitu kita kena tahu bahawa perkataan itu apa makna perkataan. Baik. Perkataan dalam sembahyang itu, perkataan membatalkan sembahyang ini, kita dah settle. Kita tahu apa dia perkataan, ataupun berkata-kata. Itu berkata-kata yang mengandungi suara, yang perkataan yang merujuk kepada suara yang mengandungi huruf yang boleh dieja sama ada berkata-kata itu lisan, lidah ataupun anggota lain, batal solat. Baik, kita nak tengok pula yang kedua tuan-puan. Dah tahu dah perkataan tu apa makna, kita nak tengok pula tuan-puan yang kita kata syarat batal solat. Berkata-kata itu dengan sengaja. Ini syarat berkata-kata yang batal. Berkata-kata yang kata batal solat itu syarat dia apa? Berkata-kata dengan sengaja, lagi diketahui, lagi tahu akan haram berkata-kata. Ini syarat pertama. Dia ada dua syarat. Berkata-kata yang boleh membatalkan sembahyang ni. Berkata-kata yang macam mana? Pertama, mesti orang yang berkata-kata tu dia tahu, dia sengaja berkata-kata, bukan terlupa dan bukan tersasul.
dia sengaja. Lagi pula, dia tahu bahawasanya berkata-kata ini haram. Kalau dia sengaja tapi dia tak tahu yang kata berkata-kata ini haram lagi batal solat, juga tidak membatalkan solat. Tetapi kita akan bahaskan sekejap lagi pendetailannya, iaitu dalam kesimpulan kita akan simpulkan. Berkata-kata sengaja itu tapi dia tak tahu pun yang kata boleh membatalkan sembahyang, haram lagi membatalkan sembahyang. Ini pengecualian orang yang jahil di sisi syarak. Ini pun kita kena ingat tuan-puan, bukan semua kita boleh hukumkan sama. Nanti kita akan buat kesimpulan. Dan syarat kedua, dan yang kata batal solat berkata-kata macam mana? Dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Dan ketika dia berkata-kata itu, dia sedar, dia ingat, dia sedang solat. Maksud dia tak lupa. Dia bukan lupa. Yang pertama, dia sengaja. Sengaja, dia lagi pula dia tahu bahawa ini haram. Bukan haram lagi batal. Yang kedua, dia berkata-kata dengan dia sedar. Dia ingat dia sedang solat. Maknanya dia tak lupa dia sedang solat. Kalau dia lupa dia sedang solat, tiba-tiba tercakap, dia ingatkan duduk senaman. Rupanya dia duduk solat, dia tercakap. Maka tercakap itu, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak batal solat juga walaupun terlupa. Pendetailan kita akan bahas dalam kesimpulan nanti. Baik. Settle. Itu syarat batal solat. Tambahan lagi, dengar. Dengar ini juga dipanggil takluk bagi batal solat. Baik, kita nak tahu yang kata batal solat ni berkata-kata yang jenis ataupun bentuk yang macam mana. Dengan dua huruf. Tadi syarat yang pertama tadi, dia panggil syarat berkata-kata, syarat ciri orang yang berkata-kata. Syarat berkata-kata yang membatalnya ialah orang yang sengaja, lagi pula dia tahu, dan yang keduanya dia ingat dia sedang solat. Itu syarat orang yang berkata-kata. Yang kedua ni juga syarat macam mana yang kata batal ni, bentuk perkataan dia. Bagaimana bentuk perkataan dia yang kata batal? Ni. Dengan ni takluk kepada berkata-kata. Ini berkata-kata dengan dua huruf. Takluk berkata-kata dengan dua huruf atau satu huruf yang memberi faham, atau satu huruf yang bermak. Bukan huruf Quran, bukan huruf Quran yang bermak, itu tak batal. Itu selain daripada Quran. Jadi yang batal ini syarat ataupun bentuk perkataan yang batal solat, iaitu yang pertamanya ialah perkataan yang mengandungi dua huruf ke atas, sama ada dia faham ataupun tidak, tetap. Apapun bahasa dia. Apapun bahasa dia, selain daripada bahasa yang dikecualikan, kita akan sebut sekejap lagi dan kesimpulan. Kita akan sebut dan kesimpulan sekejap lagi, iaitu jenis-jenis perkataan yang batal solat. Bukan semua bahasa batal solat, tidak. Ada bahasa yang tak batal solat. Jadi selain daripada bahasa yang tak batal solat, semuanya batal solat. Semuanya batal solat. Baik, secara umumnya tuan-puan, yang kata batal solat ini berkata dengan dua huruf ke atas, sama ada faham ataupun tidak. Ataupun kedua, batal solat juga dengan satu huruf yang dipahami. Satu huruf tetapi dia faham huruf itu. Huruf ini dia faham. Contoh, qi, qaf. Qaf ini tuan-puan, satu je, qi. Dia sebut qi, dia faham, dia orang belajar bahasa Arab, dia faham qi itu merujuk kepada jaga olehmu, maka batal solat dia. Kenapa? Kerana dia berkata-kata satu huruf yang dipahami. Kerana syarat bentuk perkataan yang dia ucap yang membatalkan solat, mestilah pertama dia cakap dua ke atas, sama ada faham ataupun tidak, ataupun satu huruf yang dipahami, batal solat. Tapi kalau satu huruf yang dia tutup tapi dia tak faham, dia kata qi, ataupun bersin keluar qi, bersin tuan-puan, cing qi, contoh, keluar qi tanpa dia faham pun apa dia qi, walaupun dia sengaja, maka tak batal solat. Kenapa? Kerana satu huruf yang dia tak faham. Satu huruf yang dia tak faham. Baik, settle. Kemudian kita akan buat kesimpulan. Jangan bimbang tuan-puan. Bersalahan.
Baik, bersalahan ni dia nak detailkan. Dia nak detailkan apa tuan-tuan? Dia nak detailkan syarat berkata-kata yang batal tadi. Dan dia nak detailkan yang tak batal. Sebaliknya. Baik. Okey, sebelum bersalahan, sebelum kita buat kesimpulan dulu tuan-tuan. Supaya tuan-tuan nampak dan boleh pegang di dalam tajuk pertama ini, berkata-kata yang membatalkan solat. Secara umum tuan-tuan, ayat dia pendek saja. Berkata-kata boleh batal solat. Itu saja ayat dia. Tetapi kena ingat pendetailan dia. Maksudnya berkata-kata yang macam mana, bentuk perkataan macam mana, jenis orang berkatanya macam mana, perkataan yang tak batal macam mana. Dia kena tahu secara detail. Baik, kita buat kesimpulan kesemuanya tuan-tuan secara detailnya. Yang kata berkata-kata yang boleh membatalkan solat. Asasnya tuan-tuan kita dah tahu. Kita kena tahu dulu asas perkataan dalam solat, apa dia perkataan di sisi istilah fiqh. Kena tahu. Itu kita dah bahas tadi. Perkataan ini merujuk kepada suara yang mengandung huruf yang boleh dieja, sama ada perkataan itu keluar melalui lisan ataupun keluar daripada anggota lain, batal solat. Itu umumnya. Baik, kita nak tahu. Yang pertama dulu tuan-tuan, kita nak tahu bentuk perkataan. Bentuk perkataan. Yang kata berkata-kata yang boleh membatalkan solat ini, berkata-kata yang macam mana bahasa dia? Iaitu berkata-kata dengan 2 huruf ke atas. Sama ada dipahami ataupun tidak. Satu. Yang kedua, berkata-kata dengan 1 huruf yang dipahami oleh orang yang bertutur itu. Juga batal solat. Settle tuan-tuan. Itu asas dia. Ataupun dia nak detail 3 yang ada mak. Ada mak. Maksudnya dia perkataan yang bukan selain daripada Quran, tapi ada mak. Ada 2 huruf. Dua huruf. Tapi asasnya perkataan 2 huruf ke atas batal solat. Perkataan 1 huruf yang dipahami batal juga solat. Baik, satu. Jadi kita dah tahu bentuk perkataan macam mana yang batal. 2 huruf ke atas sama ada faham ataupun tidak, dan 1 huruf yang dipahami. Baik, kita nak tahu pula. Kita nak tahu jenis perkataan. Ini paling penting tuan-tuan. Kita nak tahu jenis perkataan. Ya, dia berkata 2 huruf ke atas batal solat. Dia berkata 1 huruf tapi tak batal solat. Kita nak tahu jenis perkataan yang boleh membatalkan solat. Bahasanya apa dia? Ini penting tuan-tuan. Baik, jawab dia tuan-tuan. Jenis perkataan yang batal solat ini, iaitu selain daripada 3 perkataan. Tuan-tuan ingat, mudah je. Yang kata perkataan yang boleh membatalkan solat ialah jenis selain daripada 3 jenis perkataan. Pertamanya ialah selain daripada bahasa Quran. Kalau dia bercakap Quran dalam solat, banyak mana pun tak batal solat. Sama ada perkataan itu wajib, lagilah dapat pahala wajib. Ataupun perkataan sunat di dalam sembahyang, bercakaplah sebanyak mana perkataan Quran dalam sembahyang, termasuk bacaan sunat. Pertama tuan-tuan, selain daripada perkataan Quran, batal solat. Adapun Quran tak batal. Ingat 3 ni je. Yang selain daripada 3, semua batal. Yang keduanya tuan-tuan, selain daripada perkataan zikir di dalam bahasa Arab. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Kedua ni, jenis perkataan yang membatalkan solat ialah perkataan selain daripada zikir dalam bahasa Arab. Adapun zikir dalam bahasa Arab tak batal solat. Tuan-tuan ingat 3, selain daripada 3 semua batal solat. 3 tak batal. Iaitu zikir menggunakan bahasa Arab tak batal solat. Tapi ada kaifiat, ada cara dia. Contoh macam mana? Sebab itulah tuan-tuan, cara menegur imam, salah satu caranya ialah mengucapkan zikir subhanallah. Ini cara untuk kita tegur imam. Ada cara tegur imam ini, 2 bentuk kesalahan dia. Kalau bentuk kesalahan dia itu kesalahan dalam perbuatan, maka kita tegur dengan zikir subhanallah. Dia tahu. Kalau imam yang tahu, apabila disebut subhanallah makmum, dia kena ingat. Teguran subhanallah ini merujuk kepada teguran kesalahan perbuatan iman. Sama ada dia terlupa rakaat ataupun dia tertinggal rakaat. Dia tertinggal rukun, tertinggal rukuk, terus sujud. Iman kata subhanallah. Maka dia kena cek apa perbuatan yang aku tertinggal, yang aku salah buat.
Itu. Cara tegur yang kedua ialah kesalahan melibatkan perkataan imam. Kalau imam salah dalam perkataan, maka wajib tegur perkataan yang salah. Kalau dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Maka kita kena tegur. Hak, betulkan. Yang dia sebut hak itu, betulkan hak. Ihdina. Dia kata ihdinas sira, maka betulkan dia. Jangan sebut subhanallah. Dia tak tahu di mana tempat kesalahan dia. Ini cara tegur iman ada dua bentuk. Maka cara diajar di dalam syarak sebut zikir. Subhanallah. Kenapa tak batal? Kerana perkataan yang tidak batal solat, salah satunya ialah mengucapkan zikir di dalam bahasa Arab. Perkataan zikir dalam bahasa Arab tidak membatalkan solat. Cuma diajar dalam kitab besar, ada kaifiyahnya, ada caranya untuk kita mengucapkan zikir ketika kita nak tegur imam. Cara macam mana tuan-puan? Cara dia kita niat, pertamanya kita kena niat zikir. Pertama, niat zikir. Sebelum kita tegur iman, sebelum kita subhanallah, kita niat zikir. Aku ni zikir. Subhanallah. Sebab subhanallah itu bukan perkataan dalam Quran, bukan bahasa Quran. Itu zikir. Kita kena niat zikir. Ataupun yang kedua, cara yang kedua yang tak batal solat. Sebab kalau tak kena cara boleh batal solat. Ini bahaya tuan-puan. Nak guna bukan sewenan-wenan dia boleh mudah-mudah dalam solat. Dia kena ada cara, dia kena tahu cara dia. Tak tahu panduan, boleh boleh batal solat. Yang tak batal solat dia nak tegur imam kerana dia ucapkan zikir. Ini zikir ya tak batal, tapi ada cara yang tak batal. Pertamanya dia kena niat zikir baru dia sebut subhanallah. Yang kedua, dia niat zikir dan ishtirak kongsi tegur. Aku niat zikir dan nak tegur imam, boleh. Tak batal solat. Yang kedua, dia zikir, niat zikir serta tegur imam. Yang kedua. Yang ketiga, dia ada khilaf yang ketiga ni. Yang ketiga ni ada khilaf. Ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Tapi kita ambil yang tak batal. Apa ni yang ketiga? Itlaq. Itlaq ni dia tak terlintas zikir, tak terlintas nak tegur imam. Tiba-tiba subhanallah, dia tak terlintas zikir, dia tak terlintas nak tegur imam. Ketiga-tiga ini cara yang dia mesti buat, yang tidak membatalkan. Jangan dia niat tegur iman tanpa dia nak zikir. Itu batal solat dia. Kenapa? Kerana niat dia dalam solat ilah ni disebut dalam kitab besar antaranya Baiduri Ibn Qasim disebut dan hasyiah dia. Kenapa batal? Kerana dalam solat wajib tetap. Wajib niat ini tetap sampai salam. Jangan ada paling niat untuk tujuan lain. Jangan. Mesti niat kerana Allah ini dalam solat dia tetap sampai salam. Jangan ada di tengah-tengah ini dia tukar niat dia kerana makhluk. Niat dia kerana makhluk. Kerana apa? Kerana tegur imam. Maksud dia merubah niat dia daripada niat solat kepada niat nak tegur imam. Ini antara pendetailan secara kecil kenapa ilah yang jadi batal. Kalau dia niat semata-mata nak tegur iman tanpa dia niat zikir, tanpa dia niat zikir dan nak tegur iman, tanpa dia itlaq tak niat apa-apa. Semata-mata dia niat aku nak tegur iman. Ini bahaya kalau orang yang tidak ada ilmu asas tapi juga tergila-gila nak tegur imam. Cuba tuan perhati tu, imam salah berriuh dalam satu masjid pakat nak tegur. Subhanallah yang sah yang ke-20 subhanallah. Dia tak tahu siapa yang aula, priority yang menjadi kewajipan untuk tegur iman. Orang yang belakang imam. Sebab tu orang yang di belakang iman mesti orang yang faqih, mesti orang yang tahu tata cara berkaitan dengan solat. Melibatkan berkaitan dengan kalau iman batal, apa cara dia nak buat. Kalau iman salah, apa cara dia nak buat. Jangan orang yang kurang ilmunya berada di belakang imam. Bahaya. Kiranya iman tak betul, dia tak tahu cara nak tegur. Ini bahaya tuan-puan. Dia tak boleh. Jangan sepatut orang yang di hadapan belakang iman yang tegur subhanallah terlebih dahulu. Jangan orang yang sebelah kanannya, sebelah kirinya ataupun sah yang ke-20-nya terlebih-lebih awal untuk ditegur. Ini bahaya tuan-puan. Kena tahu ilmu untuk dia untuk nak tegur. Kebanyakan kita dengar satu iman salah di belakang ini belum lagi tegur. Orang yang sah yang kedua dah tegur dah. Bagi dulu kewajib ini tanggungjawab ke hak orang depan. Jangan merampas hak orang. Dalam Islam tuan-puan, dia ajar kepada kita bahawa jangan kita mengambil hak orang lain.
Kita kena dahulukan, ini peluang dia, ini hak dia. Yang syarak memberikan kepada dia hak untuk tegur iman. Jangan ambil hak orang lain. Ini banyak dalam syariat tu pergi yang kita kena tahu undang-undang dia. Begitu juga makmum. Begitu juga Bilal. Kalau Bilal tu dia azan, dialah tanggungjawab kena qamat. Jangan orang lain qamat tanpa minta izin dengan dia. Kadang-kadang EJK lain datang, tengok Bilal lambat, tiba-tiba dia datang terhege-hege, terus qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Hangat hati dia kepada Tok Bilal ni, lambat qamat, dia qamat. Dia mengambil tanggungjawab orang lain di sisi syarak. Ini menjadi kesalahan di sisi syarak. Sebab tu dalam syarak ni tuan-puan, ada etika untuk kita melakukan sebaran bentuk ibadat. Tidak menjadi pelanggaran syarak secara terbuka. Orang tak tahu tu tak apalah. Tapi orang tahu menyebabkan orang nampak bahawa haji ni telah melanggar syarak, mengambil hak orang lain, merampas hak dan tanggungjawab orang lain. Apabila dia Bilal, dia azan, maka tanggungjawab dia iqamah. Jangan orang iqamah tanpa minta izin dengan dia. Tapi kalau dia nak ke tandah, dia berikan kepada orang lain, tolong qamat, saya nak ke tandah. Atau okey, dia pas tanggungjawab dia kepada kita. Jangan merampas hak orang lain kepada orang lain tanpa izin. Baik, settle tuan-tuan. Itu dua. Yang kedua. Sebab itulah dia ada tiga saja. Yang ketiga apa tuan-tuan? Yang ketiganya ialah perkataan yang membatalkan solat ni apa dia? Perkataan selain daripada doa dalam bahasa Arab. Perkataan selain daripada doa dalam bahasa Arab. Yang ketiga, perkataan yang selain daripada doa dalam bahasa Arab. Jadi tiga perkataan ini perkataan yang tidak membatalkan solat. Jenis perkataan yang batal solat selain daripada tiga. Itu kesimpulan yang sangat simple untuk tuan-tuan ingat. Yang kata perkataan yang batal solat ini, jenis perkataan macam mana? Jenis perkataan yang bukan Quran, jenis perkataan yang bukan zikir dalam bahasa Arab, dan jenis perkataan yang bukan doa di dalam bahasa Arab. Selain daripada tiga, batal. Kalaulah dia ucap dengan dua huruf ke atas ataupun satu huruf yang dipahami. Baik, last sekali tuan-puan, kesimpulan last sekali. Apa dia last ini? Last ini syarat yang batal solat. Kita ulang balik yang dia sebut tadi. Baru kita boleh baca bersalahan kesimpulan dia ni. Baik, last sekali tuan-puan, iaitu yang kata batal solat ini, syarat berkata-kata yang batal solat. Ini apa dia? Iaitu berkata-kata yang sengaja lagi tahu. Ini kena tahu juga. Kena ada kaitan. Kena pandai kaitkan. Kita dah tahu makna perkataan. Kita tahu bentuk perkataan yang batal. Kita tahu jenis perkataan yang batal. Dan last sekali, kita tahu orangnya. Syarat yang kata batal ini, penuturnya. Orang yang bercakap itu macam mana? Syaratnya ada dua. Pertamanya, orang yang bercakap itu dia sengaja. Orang yang bercakap itu dia sengaja. Lagi pula dia tahu, dia sengaja tahu satu, dan pula tambahan dia tahu bahawa berkata-kata dengan sengaja ini haram. Lagi dia tahu yang kata haram dan batal solat. Ni syarat dia sengaja, lagi pula dia tahu perkataan dia sebut ini batal solat dan juga haram. Itu syarat pertama. Maksud dia apa tuan-puan? Maksud dia, muqabil dia terkeluar apabila dia berkata-kata walaupun dia sengaja, tetapi dia ini orang yang jahil, yang dimaafkan di sisi syarak. Orang yang tak tahu bahawa berkata-kata ini haram dan boleh membatalkan solat. Dia tak tahu. Walaupun dia sebut sengaja, tak batal solat. Tapi ingat tuan-puan, di sini bukalah kitab fiqh mana pun, di dalam hasyiah dia akan sebut. Dalam matan dia tak sebut. Sebab tu penting belajar kitab, kena bagi banyak, dan juga kena belajar kitab-kitab hasyiah. Kitab-kitab Arab hasyiah. Kitab Jawi pun tak apa tuan-puan, yang besar-besar. Seperti kitab Matla' ada sebut. Seperti kitab apa lagi? Sulam Musibian. Ini antara dua kitab yang sangat bagus tuan-puan. Zaman mutakhir ini, peganglah dua kitab ini, insya-Allah. Mutiara-mutiara ilmu yang dalam sudah cukup bagi kita. Bukan orang dulu. Orang dulu ni bagi dia itu tadika saja. Kalau orang dulu tuan-puan, zaman dulu tadika ataupun asas sekolah menengah wajib khatam Matla'ul Badrain. Wajib khatam. Sekolah menengah orang dulu. Tapi kita sekarang ni mutakhir dah tuan-puan, akhir zaman dah kita ini. Kalaulah kita boleh khatam kitab Matla' sangat-sangat luar biasa bagi orang zaman sekarang yang makin penghujung akhir zaman tuan-puan.
Bukan senang nak khatam kitab Matla'ul Badarain. Khatam dengan makna apa? Jangan kejar khatam tapi tak faham. Itu tak ada hasil, tak ada target, tak capai target. Target kita maksud khatam tetapi faham setiap mutiara yang ada dalam kitab Matla'ul Badarain ataupun isu yang ada dalam kitab Matla'ul Badarain. Kalau lebih bagus lagi, orang panggil lebih terbaik lagi, kita boleh faham setiap istilah-istilah. Kenapa? Kita baca secara harfiah. Itu lagi terbaik. Tapi kita baca secara mafhum, tak sempat nak baca secara detail satu-satu, mafhum tapi kita fokus kepada isu. Kita faham isu, sudah sangat terbaik untuk zaman sekarang tuan-puan, sebab dia ada isu-isu yang kecil. Baik. Kalau yang saya nak fokus tuan-puan, kita kena ingat, ia disebut dalam kitab besar, tak sebut dalam kitab biasa, orang yang dimaafkan oleh syarak, orang jahil. Jahil yang dimaaf ini maksud apa tuan-puan? Dia tak batal solat dia, dia bercakap dengan sengaja tak batal solat. Kenapa? Kerana dia jahil, dia tak tahu yang kata bercakap ini boleh membatalkan solat. Bercakap dua perkataan selain daripada tiga huruf itu, tiga perkataan itu boleh membatalkan solat. Dia tak tahu. Kenapa? Kerana dia jahil, tak tahu dia ini dimaafkan oleh syarak. Ada dua saja tuan-puan. Kita tak termasuk. Hari ini saya biasa dengar penceramah mengatakan bahawa kalaulah kita jahil yang dimaafkan, tak sempat belajar, dia kata tak belajar, maka dimaafkan, tak apa. Kerana kita tak tahu. Hujah ini diambil oleh orang sekarang menyebabkan dia tak mengaji pun tak apa. Mudah tuan-puan. Tak mengaji pun tak apa tuan-puan. Kenapa? Kerana dia kata tak tahu Islam maafkan. Hujah ni diambil dalam mata, memanglah dalam mata mana-mana tuan-puan. Dalam kitab ringkas-ringkas, kitab kecil dia tak bahas. Yang kata jahil yang dimaafku tu. Ni bahaya tuan-puan. Maksud jahil dimaaf ada dua. Pertamanya iaitu orang yang baru masuk Islam, dia tak sempat belajar. Kenapa? Tak sempat belajar lagi tajuk perkara batal solat. Kenapa? Kerana dia dahulukan yang wajib, dahulukan akidah, dahulukan perkara solat yang wajib-wajib dulu. Perkara batal belum sampai. Kenapa? Kerana dia baru masuk. Apa maksud baru masuk? Ini penting. Maksud baru masuk, bermula syahadah dia dengan kesalahan dia ini diukur. Cara ukur dia, urufnya ada kesempat dia belajar. Secara urus, secara standard normalnya, kalau orang belajar ini, sempat tak lagi dia belajar perkara batas solat dengan kesalahan dia buat? Tak sempat. Kenapa? Baru 6 bulan. Baru setahun. Mula-mula dahulukan akidah. Ciri-ciri pengenalan terhadap Allah Ta'ala. Kemudian belajar cara solat asas. Rukunnya macam mana. Barulah masuk perkara batal. Baru 6 bulan. Tapi kalaulah masa dia buat salah itu dah setahun lebih, urusnya, nomornya, susun silibus, dah sempat belajar setahun lebih ini perkara batas solat. Dah ciri Allah Ta'ala hanya 20 saja. Tak lama pun. Fokus. Setahun lebih dah boleh khatam dah. Tiba-tiba dia buat salah, maka tidak dimaafkan. Kenapa? Kerana tidak dinamakan dia baru masuk Islam. Kerana dia dah setahun lebih. Kita hari ni 5 tahun baru masuk Islam dipanggil maklah lagi tuan-puan. 6 tahun dah masuk Islam, dia dah alim sepatutnya. 5 tahun dah boleh alim tuan, boleh khatam beberapa kitab. Kalau ikut silibus, follow kita punya silibus, dia boleh alim dah 5 tahun. Kalau betul-betul tuan-puan, kalau betul-betul mengaji cara betul, dengan mentor yang betul, manhaj yang betul, tuan-puan, insya-Allah 5 tahun dia boleh alim dan boleh faham. Sekadar alim 5 tahun lah. Bukan nak alim macam mengaji 50 tahun, macam mengaji 10 tahun. Tapi nak cerita dah boleh menguasai. Tapi kalau kita tengok tuan-puan, saya biasa duduk satu tempat, surau satu tempat, saya mula duduk kat situ sampailah 15 tahun saya duduk kat situ tuan-puan. Tahun ke-17 saya hampir dah duduk Kuala Lumpur. Saya kahwin dengan orang Kuala Lumpur tuan-puan, dah 17 tahun kahwin. Satu surau tu tuan-puan, saya tengok ada lagi orang yang tak meninggal. Dah meninggal ramai dah. Mula-mula saya masuk kampung tu ataupun taman tu, sampailah 17 tahun dah hari ni, ataupun 18 tahun dah hari ni, saya boleh tengok depan mata ada yang meninggal, ada yang masih kekal. Tetapi saya nak kuncinya ataupun saya nak mention kat tuan-puan, 15 tahun kita melihat dari segi amalan zahir sama. Kenapa? Kerana surau itu tidak menyediakan manhaj silibus yang betul, tidak menyediakan panggil mentor yang betul, menyebabkan amalan jemaah sama 10 tahun yang lampau.
Solat tidak ada suara. Solat bergerak 3 kali. Dahlah solat tidak ada suara. Allahu Akbar. Lepas tu bergerak pula, tuan-tuan. Dia tak tahu perkara batas solat dan dia tak tahu syarat sah solat. Kenapa? Kerana ada kesilapan pada manhajnya. Ada kesilapan pada gurunya. Tak mengambil guru-guru yang betul. Kalau ambil guru yang betul, ambil kitab yang betul, tuan-tuan. Kalau kitab betul, guru tak betul, tak jadi juga. Hari ni ramai orang baca kitab, tuan-tuan. Tetapi dia tak berguru. Ini bahaya. Ini boleh menyesatkan lagi, tuan-tuan. Dia tak pernah baca secara khatam, tak pernah berguru, ambil daripada guru, nota dan sebagainya. Tiba-tiba dia berani baca dengan pahaman sendiri. Lebih sesat lagi, tuan-tuan. Lebih sesat. Sebab itulah kalau kita manhaj yang betul, silabus yang betul, guru yang betul, ilmu yang bahasnya cara betul, insya-Allah, tuan-puan, insya-Allah 5 tahun, 3 tahun, tak perlu 5 tahun, tuan-puan. 3 tahun dia dah boleh merubah dan upgrade amalan solat dia. Solat tidak seperti dulu. Dulu solat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dulunya solat. Tapi setelah dia tahu syarat solat mesti mengeluarkan suara. Kerana perkataan dalam solat itu, Fatihah itu perkataan, takbir itu perkataan. Apabila perkataan mesti ada huruf, huruf mesti ada mesti ada suara, suara mesti mengandungi huruf, huruf mesti boleh dieja. Allahu Akbar. Tengok. Amalan peningkatan akan ada daripada Allahu Akbar. Apabila dia belajar Allahu Akbar, tak kira lelaki dan perempuan. Kenapa, tuan-puan? Kerana dia baca kitab yang betul, silabus. Kitab tu mana silabus yang betul. Itu penting, tuan-puan. Jangan tak betul. Sebab apa? Saya melihat satu tempat yang saya duduk, tuan-tuan, ada hadis, ada tafsir, ada sirah, kuliah perdana, forum perdana setiap bulan. Setiap apa saja berlakunya acara-acara besar tak pernah ketinggalan. Isra' Mi'rajnya ada ceramahnya, Maulidur Rasul ada ceramahnya, setiap malam ada tafsirnya, setiap malam ada hadisnya, ditongkak dengan sirahnya, ditambah dengan bahasa Arabnya. Tetapi fiqahnya tiada, akidahnya tiada, tasawufnya tiada, yang menjadi foundation kukuh untuk terbinanya Islam tidak ada. Tapaknya tidak ada, asasnya tidak ada, tetapi ditokok dengan ilmu-ilmu tambahan. Tidak ada ke mana jemaah tersebut, tuan-tuan. Tidak, bukan silap jemaah, tapi silap orang yang menguruskan jemaah itu. Dia tak tahu. Apabila dia tak tahu, menyebabkan jemaah itu tidak akan ada tidak akan ada kualiti. Baik. Di mana, tuan-puan, kesimpulan kita tadi? Saya teruskan pertama. Banyak ilan sangat hari ini, tuan-puan. Kesimpulan dah kita. Pertama, saya ulang balik, tuan-puan. Orang yang dimaafkan tadi. Orang yang dimaafkan Islam dua saja. Pertamanya adalah orang baru masuk Islam. Kalau dah lama, tuan-puan, cara ukur saya dah sebut tadi. Itulah cara mengukur baru dan lama. Iaitu cara pada urufnya, dia sempat belajar, barulah dipanggil baru. Kalau dia sempat belajar, dipanggil lama. Kalau tak sempat belajar, dipanggil baru. Maka baru itu dimaafkan. Cara ukur mengikut normalnya. Standardnya, kalaulah belajar ini, dah boleh sempat belajar. Tapi dia tak sempat belajar, dimaafkan. Baik, settle. Yang kedua, tuan-puan, dimaafkan ada dua saja. Yang kedua ialah orang yang jauh daripada para ulama. Orang yang jauh daripada ulama ini, jauh ini ada dua. Pertamanya jauh yang real, jauh yang betul, iaitu dia nak pergi dengan ulama yang boleh ajar perkara batas solat ini. Bukan ulama besar, orang yang pandai mengajar perkara batas solat jauh, tak sempat. Tak mampu nak pergi lebih daripada 2 marhalah ataupun lebih daripada 3 marhalah, lebih daripada 4 marhalah, tak mampu dari segi kenderaannya, dari segi keuangannya untuk pergi cari orang yang pandai mengajar dia perkara batas solat. Dia anggap dia jauh. Yang kedua, dia anggap jauh juga walaupun orang yang pandai mengajar dia itu dekat saja, di belakang rumah dia saja, surau tak jauh dengan rumah dia, tetapi dia nak pergi itu ada halangan dan cabaran. Apa dia halangan? Halangan yang melibatkan binasa nyawa dia dan juga terancam harta benda dia. Dua ini saja kriteria dia ambil kira. Kalau dia keluar, ada orang taham dia, orang nak bunuh dia tengah jalan, orang nak tembak dia tengah jalan. Ataupun dia keluar saja, orang akan datang ancam harta benda, akan rampah harta di rumah dia, rampah isteri dan anak dia. Maka dia tak boleh keluar. Maka dia anggap dia orang jahil, tak boleh nak belajar. Maka tidak ada dua-dua ciri ini kepada kita hari ini, tuan-puan. Kita boleh cari di mana-mana orang yang boleh mengajar kita perkara batas solat. Cuma hari ini, tuan-puan, orang belajar fiqh asas ni tak banyak dah. Kena pandai carilah. Ya, banyak di masjid dan hadis, masjid dan surau ni ialah tafsir hadis saja. Baik, settle satu. Yang kedua, tuan-puan, syarat orang berkata-kata yang kedua apa? Yang pertamanya ialah dia mesti dia tahu, dia sengaja lagi pula tahu perkara ini haram.
dan batal solat. Yang keduanya tuan-puan apa dia? Yang keduanya ialah dia berkata-kata dengan sedar diri dia solat. Dia tak lupa. Maknanya tuan-puan, kalaulah dia lupa, batal solat. Cuma ingat syarat dia. Kalaulah dia tak lupa, dia sedar batal solat, dia ingat dia sedang solat, dia cakap dua perkataan ke atas batal solat. Tetapi kalaulah dia lupa, dia ingat dia duduk senaman, dia ingat dia duduk jogging, duduk rokok ni, ingat ke duduk senaman ringan. Kalau dia lupa perkataan dalam solat, dia lupa dia sedang solat, ataupun dia tersasar, disyaratkan mesti perkataan itu sedikit. Kalau banyak juga batal walaupun dia terlupa. Banyak. Sedikit dan banyak ini tuan-puan diambil kira. Diambil kira, di nota, ada dhabit dalam fiqh. Banyak ini apa dia tuan-puan? Banyak ini lebih daripada 6 patah perkataan ataupun 6 kalimah. Bukan patah perkataan mengikut nahu tuan-puan. Ini kena ingat istilah fiqh. Iaitu 6 patah perkataan ini merujuk kepada istilah fiqh, merujuk kepada apa? Merujuk kepada 6 ayat. Bukan patah perkataan mengikut nahu, tidak. Mengikut tata bahasa, tidak. Dia ikut ayat. Apabila fiqh sebut 6 kalimah, dia merujuk 6 ayat. Bukan 6 patah dari segi tata bahasa. Mana contoh tuan-puan? Jangan lebih 6. Contoh dia, nak pergi ke mana? Kawan kita tegur kawan kita. Hey, nak pergi mana tu? Berhenti dulu, singgah dulu. Dua dah. 2 patah. 2 ayat. Dia panggil 2 ayat. Kita minum kopi, sembang-sembang dulu. 3 ayat. Kemudian kita pergi sekali mengetai ke mana-mana. 4 ayat. Jangan lebih 6 ayat. Kalau 6 ayat ke atas, batal walaupun terlupa, walaupun tersasar. Baik, itulah dia tuan-puan kesimpulan yang kita sebut hari ini. Lebih kurang ada 4 topik kecil tadi. Pertama, kita dah sebut makna perkataan. Yang kedua, kita sebut bentuk perkataan yang batal, iaitu 2 huruf ke atas ataupun 1 huruf dia fahami. Yang ketiga, jenis perkataan yang batal, iaitu selain daripada 3 bahasa. Dan keempatnya juga tuan-puan, kita sebut apa keempat? Orang yang macam mana yang batal ini? Syarat dia. Syarat batal ini dia sengaja, lagi pula dia tahu bahawa ini batal, haram, lagi batal solat. Dan yang keduanya ialah dia sedar bahawa dia sembahyang. Bagi orang yang lupa, dengan syarat bahasa perkataannya sedikit tidak membatalkan. Baik, itulah dia kesimpulan hari ini tuan-puan. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala. Baik, kita penutupnya kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bersalahan. Kita baca cepat tuan-puan kerana saya dah buat kesimpulan. Jika berkata ia musalli dengan lupa. Ni syaratkan dia ada 2 syarat. Mana ni muqabil dia, bersalahan. Tak termasuk di dalam syarat 2 syarat. Bersalahan jika berkata ia seseorang dalam sembahyang dengan lupa. Dia tak sedar, dia lupa dia solat. Dan padahal sedikit perkataannya, iaitu yang kata sedikit itu dikira macam mana? 6 kalimah. Maksudnya 6 kalimah dalam fiqh. Apa dia 6 kalimah dalam fiqh? 6 ayat. Atau kurang daripada 6 ayat. Tak batal lah. Dia syarat batal ni lebih daripada 6. Kalau 6 sedikit, kurang daripada 6 juga sedikit. Habis. Ataupun berkata ia orang sembahyang tadi dengan sengaja. Berkata ia sembahyang tadi dengan sengaja. Dan jadi padahal jahil ia orang yang berkata dengan sengaja tu akan haramnya, yakni jahil yang dimaafkan. Ada 2 sahaja jahil yang dimaafkan yang disebut dalam kitab besar. Padahal ni dia sebut satu contoh jahil yang dimaafkan. Baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dia anggap orang yang dimaafkan, iaitu jahil yang dimaafkan. Adapun kita tak masuk tuan-puan. Maka jawab jika bersalahan, tiada batal sembahyangnya dengan 2 syarat tadi. Dengan orang yang lupa tapi dia sedikit, dan orang yang sengaja tapi dia jahil. Tak batal sembahyang. Wallahu a'lam. Keduanya perkara batal sembahyang kedua, insya-Allah tuan-puan kita akan bincang minggu depan. Terlebih sudah hari ini. Biasanya kita baca sejam saja, hari ini terlebih, minta maaf banyak tuan-puan. Kedua insya-Allah kita akan baca minggu depan, iaitu perkara yang batal kedua. Sangat penting juga, iaitu selalu kita buat. Kita akan belajar minggu depan tuan-puan formula pergerakan dalam sembahyang. InsyaAllah saya akan ajar ada bentuk formula untuk mudah kita ingat pergerakan yang membatalkan solat. Ada pergerakan yang makruh, tak batal solat.
Ada pergerakan yang haram tak batal solat, ada pergerakan yang haram lagi batal solat. Tuan-tuan, insya-Allah minggu depan jangan lupa masa yang sama, hari yang sama, kita akan bincang antara topik yang penting dalam perkara batal solat yang saya akan sharing dengan tuan-tuan. Mudah kita ingat, kita buat dalam bentuk formula pergerakan dalam solat. Ada pergerakan makruh tak batal solat, pergerakan haram tak batal solat, pergerakan haram lagi batal solat. 3 pergerakan, insya-Allah kita akan bincang minggu depan. Baik. Saya rasa tak ada apa tuan-puan, tak ada bentuk soalan. Saya cuba cek takut ada soalan, walaupun dah lewat saya cuba cek meraihkan tuan-puan, kawan-kawan kita. Saya perasan tadi macam ada soalan. Din, okey, Din kata maksud sedikit tu macam mana Ustaz? Okey, saya dah jawab sedikit. Selain daripada bahasa Quran itu maksudnya luar daripada ayat Quran. Ya, betul. Selain daripada bahasa Quran. Cakap bahasa Quran tak apa. Cakap bahasa Quran tak apa. Contoh tuan-puan, kita orang bagi salam, tiba-tiba kita nak cerita diri kita sedang solat. Tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu, batal solat. Orang bagi salam, kita duduk solat. Assalamualaikum, orang bagi salam. Kita nak jawab, bahaya, batal solat. Tetapi boleh kita bercakap bahasa Quran untuk nak jawab dia kepada dia bahawa kita sedang solat ataupun nak suruh dia masuk. Tapi ingat, ada cara dia. Jangan niat untuk tuju kepada dia batal solat. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun cakap, udkhuluha bisalamun aminin. Kan bahasa Quran tu, kita kata masuklah. Kawan kita pandai juga bahasa Arab, dia pandai. Udkhuluha bisalamun aminin. Dia bagi salam, Assalamualaikum, mak. Tak jawab. Assalamualaikum, mak. Tak jawab. Kita duduk solat. Tiba-tiba dia bagi kali ketiga. Kita kata, kalau aku tak jawab ni kan dia balik, siang kawan. Kita pun jawab. Tapi ingat, jangan tuju kepada dia. Jangan ingat nak jawab salam dia, batal. Kita ingat, bahasa kita baca ini, bahasa Quran. Kita ingat, ini bacaan Quran. Udkhuluha bin salamun aminin. Masuklah dengan selamat. Maknanya kawan kita tahu, dia suruh aku masuk. Dia duduk solat lah tu. Itu boleh. Itu bahasa Quran tidak membatalkan solat. Baik, terima kasih tuan-puan kepada semua rakan-rakan kita yang meraihkan program kita pada hari ini. Walaupun kita dah tahu, tapi sekadar untuk ulang kaji, untuk taupat ilmu kita, untuk upgrade ilmu kita supaya amalan kita berkualiti. Amalan solat kita setiap hari kita polis, setiap hari kita pastikan ada peningkatan amalan dan peningkatan pahala. Paling penting tuan-puan. Kenapa nak tingkat amalan? Kenapa nak tingkat kualiti amalan solat kita? Untuk tingkatkan bayaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bayaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kepahaman, bukan saja pahala, tapi kita minta Allah berikan bukan saja pahala kepada kita, tetapi kepahaman yang baik kepada kita, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita beramal. Tanpa ilmu banyak mana pun, tanpa amalan tuan-tuan sia-sia. Sebab tu kita kena minta dengan Allah, ya Allah berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku beramal dengan ilmu yang aku faham. Amalan itulah yang akan membuahkan hasil kepada kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, geng anak muda kita, syabas dan tahniah kepada anak-anak muda semua yang menyediakan peluang kepada kita untuk sama-sama kita mengambil manfaat ilmu daripada kita. Saya tukang baca saja tuan-puan, bukan ilmu pun. Saya hanya tukang baca para kalam-kalam ulama sahaja, bukan ada ilmu. Tukang baca saja. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Besok pagi kita ada besok pagi, tajuk apa besok pagi? Tata cara solat Aidil Adha besok insyaAllah. Pagi besok jam 10 juga.